Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Syirah binti Muhammad Ishak. Saya daripada kelas 4 Al-Farabi, bersekolah di SMK AJB. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan kubis ungu. Maksudnya jus kubis ungu tu untuk dijadikan pH indicator. So, marilah kita mengetahui apakah maksud pH. Apakah pH? Okey, pH ni adalah kepekatan ion hidrogen yang ada di dalam, yang terkandung di dalam suatu larutan aqueous. So, apa guna pH ni? pH ni dia berguna untuk menunjukkan uh, antara larutan tu berasid ataupun berakali. Maksudnya antara larutan aqueous tu dia berasid ataupun berakali. Okey, di sini menunjukkan skala pH kosong, daripada kosong hingga pH kosong hingga pH 6 dia adalah asid, pH 7 adalah neutral dan pH 8 sehingga pH 14 adalah alkali. Di sini menunjukkan sama seperti tadi, cuma di sini menunjukkan maksud asid adalah asid ialah bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. So, semakin dia berasid, semakin banyak ion hidrogen. Manakala alkali pula adalah bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. So, lebih banyak ion hidroksida, lebih bahan larutan tu lebih berakali. Apabila kat tengah, iaitu pH 7 neutral, dia maksudnya dia seimbang. Maksudnya dia mempunyai bilangan ion hidrogen dan bilangan ion hidroksida yang sama banyak. So, apabila ion hidrogen bergabung dengan ion hidroksida, ia akan menghasilkan H2O. So, H2O tu bersama dengan air, sebab itulah air neutral. Di sini menunjukkan langkah-langkah untuk kita membuat jus ungu. So, mulanya kita kena sediakan bahan seperti pisau, papan pemotong, kubis ungu, pengisar, air panas dan penapis. Yang kedua, kita potong kubis ungu menggunakan pisau dan pengisar supaya dia lebih senang, supaya warna tu lebih senang, lebih cepatlah untuk kita mendapatkan warna ungu tu. Yang kedua, kita rendam kubis ungu tu dengan air panas untuk menghasilkan warna ungu. Lepas tu kita tapis supaya kita boleh asingkan kubis tu dan jus kubis ungu tu lah. So, yang kelima, kita akan menggunakan jus kubis ungu tu untuk kita buat eksperimen, macam kita bereksperimen dengan beberapa larutan yang berakali dan larutan asid serta larutan neutral. Di sini menunjukkan cara-cara saya potong kubis ungu. Kat sini saya mengisar menggunakan pengisar mak saya. Di sini saya menunggu beberapa minit, kemudian saya tapis dan masukkan ke dalam botol. Eksperimen jus kubis ungu dengan pelbagai larutan aqueous seperti cuka, lemon. Saya menggunakan bahan seperti cuka, lemon, Sprite, air mineral, Clorox, mouthwash ni macam yang kita guna untuk basuh mulut, dalam mulut. Lepas tu natrium bicarbonate tambah air dan TLC. TLC ni macam cecair kita gunakan untuk kemas rumah. So, kat hujung sekali ni adalah lemon.
Lepas tu sebelahnya Sprite, sebelahnya cuka. Yang itu kat sini so saya letak benda yang berasid. Lepas tu air tu neutral. Kat sini ada air yang neutral tu, lepas tu natrium bikarbonat, mouthwash dengan Clorox. Lepas tu saya masukkan sekali TLC. Saya nak tahu dia asid ataupun alkali. So semua orang mesti heran macam mana warna tu boleh bertukar. Maksudnya warna ungu tu boleh bertukar menjadi warna lain apabila masuk kepada benda yang berasid ataupun beralkali. So untuk kita mengetahui tu, kita kena mengetahui bahawa kat dalam kopi sungguh ni dah ada anthocyanins yang memberikan warna kopi sungguh tu. So anthocyanins yang ada dalam kopi sungguh ni ada dua. Satu warna merah, satu lagi warna macam merah pink itu, satu lagi warna biru gitu. So apabila kita campurkan anthocyanins ni, kita akan dapat warna ungu. So macam mana dia boleh berubah warna tu kan. So contohnya kalau kita jus ungu tu kita masukkan ke dalam benda yang berasid yang mengandungi hidrogen ni. So yang mengandungi ion hidrogen. So ion hidrogen ni akan menarik satu warna anthocyanins ni yang berwarna satu form of anthocyanins ni. Satu anthocyanins ni lah. So nanti kita akan nampak warna pink je. So kalau benda ni kalau benda ni alkali yang asid yang tinggi, dia akan menampakkan kita akan hanya nampak warna pink ni je lah. So bila ion hidrogen tu dah tarik satu anthocyanins dalam kopi sungguh ni, so kita tinggal warna merah je. Sebab tu kalau kita tengok tadi waktu lemon kena dengan kubis ungu, dia jadi macam warna pink gitu. Itulah sebabnya. So ni macam warna lah. Anthocyanins ni macam pigment tapi dia menyebabkan ada warna tu lah. So kat sini ni adalah ion hidroksida, iaitu benda yang ada dalam larutan alkali. So dia pun sama juga, dia akan mengambil salah satu anthocyanins yang ada dalam kopi sungguh tu. So dia akan ambil warna, dia akan ambil warna pink ni. Sebab asid tu ambil warna biru. So alkali ni akan ambil warna pink ni. So sebab itulah bila kita macam letak larutan yang beralkali, dia akan dapat warna biru ni. Kita akan nampak warna biru ni. Dan dah tak nampak dah warna pink ni. So warna ungu tu akan bertukar. So kat sini menunjukkan susunan daripada pH kosong hinggalah pH 14. Tetapi skala pH tadi neutral dia warna ungu, tapi ikut skala pH ni dia warna hijau. Salah ke? So jawapannya tidak, sebab kalau ikutkan kubis ungu punya pH indicator, neutral warna dia adalah ungu. Sebab kubis tu kan warna ungu. Macam pH indicator tu kan dia guna
tak pasti tapi lah. So kalau kita guna benda lain sebagai pH indicator, warna neutral dia akan berbeza. Sebab tu lah dalam kopi sungguh kan ada anthocyanins 2 tu. So sebab tu lah neutral tu adalah ungu. Kat sini kita tunjuk, saya tunjuk edible pH indicator colour change lah. Sebab kan tadi kata kalau gunakan benda lain, warna dia lain. So kalau kita guna jus beets tu, beets ni pun warna purple tak silap tapi macam tu lah kita akan dapat indikator. So 7 tu macam merah-merah sikit, macam kuku sikit. Sama je macam blueberry, dia dapat 7 tu hijau lah. Kalau cherry tu macam oren-oren. Curry powder tu cerah. Macam tu lah. Dia lain kita gunakan untuk sebagai indikator. Dia colour change dia lain lah. Macam, sebab contohnya curry powder, warna dia bukan macam red cabbage. So pH indicator colour change dia lain lah. So yang red cabbage yang ni. So betul lah 7 adalah ungu. So selain daripada selain daripada kita gunakan red cabbage, selain daripada kita gunakan kopi sungguh sebagai pH indicator kita juga boleh guna bahan yang lain. Seperti curry powder, tomato. So di sini tamat. Kat sini saya ada tunjukkan saya susun. Ni belum susun lagi. Ni yang 2 gambar ni belum susun. Ni yang lepas saya dah letak tu, inilah hasilnya. Yang saya dah susun tadi kat yang tadi saya dah tunjukkan. So penghargaan, syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana dengan berkat dan keizinan darinya maka saya telah dapat menjalankan tugasan PBS 1 ini, subjek kimia. Tugasan ini memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi pengetahuan dan pengalaman saya masa melaksanakannya. Seperti saya contohnya macam pH indicator tu, saya ingatkan kopi sungguh je boleh jadikan pH indicator. Rupa-rupanya banyak lagi benda-benda lain yang boleh dijadikan pH indicator. Lepas tu saya dapat mengetahui macam mana warna itu boleh berubah daripada warna ungu, dia boleh berubah menjadi warna lain. Maksudnya macam mana warna tu seperti magic. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru mata pelajaran kimia saya, iaitu Cikgu Mimi Syakila binti Syamsi. Terima kasih Cikgu. Itu saja daripada saya, Ain Syirah. Maaf jika ada kekurangan. Rujukan untuk saya membuat video ini ada di description. Saya akan letakkan di description. Terima kasih menonton. Maaf kerana banyak kekurangan.